Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tajuk Semir Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan kami terdiri daripada pembentang Muhammad Nur Adib bin Abdul Karim dan Muhammad Syamil bin Abdul Syukur. Kita pergi kepada hadis yang pertama mengenai semir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnili faqala abnuka hadha faqultu na'am ashhadu bih qala la yanji alaik wa la tanji alaih qala wa ra'aitu syaiba ahmar, yang bermaksud aku pergi menemui Rasulullah bersama seorang anakku. Rasulullah bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, dia benar-benar anakku. Rasulullah berkata, dia tidak akan diseksa kerana menanggung dosamu dan kamu tidak akan diseksa kerana menanggung dosanya. Abu Rimsah berkata, pada ketika itu, aku melihat uban Rasulullah SAW berwarna merah. Seterusnya, kita pergi kepada huraian petikan bagi hadis yang pertama. Yang pertama, petikan abnuka hadha, yang bermaksud adakah ini anakmu? Di sini Rasulullah SAW bertanya sebagai satu bentuk pengiktirafan hubungan kekeluargaan ataupun mungkin untuk memulakan perbualan atau mengajar satu pengajaran penting selepas itu. Petikan yang kedua ialah na'am ashhadu bih, yang bermaksud ya, aku bersaksi bahawa dia anakku. Jawapan ini menegaskan pengakuan sah ayah terhadap anaknya, iaitu satu hal penting dalam urusan nasab dan juga hak perundangan dalam Islam. Dan bagi petikan yang ketiga ialah la yanji alaik wa la tanji alaih, yang bermaksud dia tidak akan menanggung dosamu dan kamu tidak akan menanggung dosanya. Petikan ini bermaksud inilah intipati ajaran Islam yang berkenaan dengan tanggungjawab individu. Dan yang kedua, tiada siapa yang menanggung dosa orang lain. Ini bertetapan dengan firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, yang bermaksud dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bagi petikan yang terakhir ialah wa ra'aitu syaiba ahmar, yang bermaksud aku melihat uban baginda berwarna merah. Petikan ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mewarnakan rambut baginda dengan warna kemerah-merahan. Mengikut riwayat lain juga, baginda menggunakan inai atau katam, iaitu tumbuhan pewarna. Dan petikan ini juga menunjukkan harus mewarnakan rambut dengan warna selain hitam dalam Islam. Seterusnya, kita masuk kepada hadis yang kedua mengenai semir Rasulullah SAW. Su'ila Abu Hurairah, hal khadaba Rasulullah SAW? Qala, na'am. Yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, adakah Rasulullah SAW mewarnakan rambutnya? Maka beliau menjawab, ya. Terdapat dua perkara mengenai hadis yang kedua. Yang pertama, maksud khadaba. Kata kerja khadaba bermaksud mewarnakan rambut atau janggut, terutamanya dengan inai, iaitu henna, ataupun khatam, iaitu sejenis tumbuhan pewarna. Yang kedua, adakah Nabi SAW betul-betul mewarnakan rambut? Jawapan kepada soalan ini ada beberapa riwayat yang berbeza dan ulama yang membahaskan mengenai perkara ini. Yang pertama adalah riwayat daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Nabi pernah mewarnakan rambut. Namun, bagi riwayat kedua, iaitu daripada riwayat Anas bin Malik yang menyatakan, aku melihat rambut Rasulullah SAW yang beruban, dan uban itu sangat sedikit, sehingga tidak perlu diwarnakan. Seterusnya, kita pergi kepada hadis yang ketiga mengenai semir Rasulullah SAW. Ana ra'aitu Rasulullah SAW yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad irtasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala rad'un syakka fi hadha syai'
yang bermaksud aku melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Baginda mengibas-ngibas rambutnya, yakni air di kepalanya, dan baginda baru sahaja mandi. Di kepalanya terdapat kesan warna daripada inai, yakni henna. Petikan rad'un dan juga rad'un bagi hadis yang ketiga tadi merujuk kepada kesan warna ataupun bekas pewarna seperti basah ataupun kesan pewarna daripada inai. Yang kedua, petikan yan fudu ra'sahu yang bermaksud baginda mengibas-ngibas kepala selepas mandi, yakni ia menunjukkan kesegaran dan kebersihan Nabi SAW. Terdapat 3 perkara mengenai hadis yang ketiga. Yang pertama, baginda SAW menjaga kebersihan dan penampilan. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW rajin mandi dan keluar dalam keadaan bersih serta segar. Perkara ini selari dengan ajaran Islam di mana Islam menekankan penjagaan diri, khususnya untuk menghadiri solat jemaah, perjumpaan ataupun urusan sosial. Yang kedua ialah Nabi SAW memakai inai pada rambut. Hadis ini menjadi dalil bahawa Rasulullah SAW memakai inai, yakni hina, pada rambut atau janggutnya. Warna kemerahan yang biasa terhasil daripada inai ini disebut sebagai rad'un ataupun rad'un. Dan yang ketiga, ragu lafaz tidak menjejaskan maksud. Perawi ragu antara lafaz rad'un dan juga rad'un. Namun, makna kedua-duanya hampir sama, iaitu kesan warna. Ini adalah perkara biasa dalam riwayat lisan, tetapi ianya tidak menjejaskan isi dan juga makna hadis. Seterusnya, kita pergi kepada hadis yang terakhir mengenai sami Rasulullah SAW. Ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW inda Anas bin Malik mahduban, yang bermaksud aku melihat rambut Rasulullah SAW di sisi Anas bin Malik dalam keadaan telah diwarnakan, yakni dengan pewarna seperti inai. Seterusnya, huraian bagi petikan hadis yang terakhir. Yang pertama ialah ra'aitu sya'ra Rasulullah. Ini menunjukkan seseorang sahabat ataupun tabi'in menceritakan bahawa dia melihat sendiri rambut Rasulullah SAW yang tersimpan atau disimpan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rambut Nabi SAW antara peninggalan mulia yang dihormati oleh para sahabat. Yang kedua, petikan inda Anas bin Malik, iaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah menjadi khadam ataupun pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, telah menyimpan rambut baginda sebagai kenangan dan barakah. Ini juga menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW dan usaha mereka untuk menjaga peninggalan baginda. Dan yang ketiga ialah mahduban, yang bermaksud dalam keadaan diwarnakan. Maksudnya, rambut Nabi SAW itu telah diwarnakan dan kemungkinan besar dengan inai, yakni hina ataupun katam. Ini bertetapan dengan riwayat lain yang menyebut bahawa Nabi SAW mewarnakan rambut baginda walaupun uban baginda tidak banyak. Dan untuk slide yang terakhir adalah mengenai isu semasa berkaitan semir rambut Rasulullah SAW. Yang pertama, inai rambut mengandungi bahan kimia meragukan. Banyak inai rambut yang moden pada masa kini mengandungi bahan kimia yang boleh menyebabkan alahan kulit dan juga menimbulkan persoalan dari segi status halal ataupun kesesuaian untuk berwuduk bagi suatu inai tersebut. Jadi, ianya juga menimbulkan keraguan dari segi hukum syarak dan juga keselamatan pengguna. Yang kedua, mengikut trend TikTok tanpa semakan hukum agama. Masyarakat, terutamanya golongan remaja, memakai inai mengikut TikTok ataupun trend pada masa kini tanpa mengetahui status hukum dan juga kesannya terhadap ibadah.
seperti solat. Dan ada juga golongan remaja yang menggunakan produk inai ini tanpa kelulusan ataupun secara keterlaluan. Dan yang terakhir ialah penggunaan inai berwarna hitam. Penggunaan berwarna hitam untuk menutup uban banyak diamalkan tetapi bercanggah dengan hadis. Penggunaan inai berwarna hitam ini adalah dilarang dalam beberapa pandangan ulama, khususnya apabila bertujuan untuk menipu umur sebenar ataupun kelihatan lebih muda. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.